Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PDPR kita Bahasa Melayu tingkatan 5 ialah kemahiran membaca dan juga aspek seni bahasa bersama-sama Cikgu Munirah. Kemahiran membaca tingkatan 5 KSSM, standard kandungannya 2.1, membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi. Apa itu bacaan mekanis? Bacaan mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Maksudnya, anda akan baca sahaja menggunakan mulut anda, lidah anda, tulisan dalam buku ataupun tulisan dalam teks dengan anda punya intonasi iramanya. Baiklah, standard pembelajaran 2.12. Membaca petikan prosa dan puisi dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai berdasarkan situasi. Sekejap lagi, cikgu akan tunjukkan anda maksud prosa, maksud puisi, maksud intonasi, maksud nada bagi pemahaman anda lebih faham. Kedua, aspek seni bahasa. Standard kandungan 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra. Anda akan baca hari ini ialah sebuah cerpen dan juga sebuah sajak. Kemudian anda akan fahamkan cerpen dan sajak ini dan mengapresiasikan karya tersebut. Apa itu apresiasi? Sekejap lagi kita akan bincangkan. Standard pembelajaran 4.11, memahami dan mengapresiasi untuk menghubung kait aspek yang menarik dalam prosa moden dan prosa tradisional. Murid-murid, sebentar tadi cikgu ada bacakan standard kandungan dan standard pembelajaran kemahiran membaca dan aspek seni bahasa. Cikgu ada sebutkan prosa, puisi, intonasi, nada dan apresiasi. Okay, maksud prosa. Prosa bermaksud karangan yang ditulis dalam bahasa yang biasa. Contohnya cerpen, karangan cerpen, drama. Tetapi dia bukan dalam bentuk sajak, bukan dalam bentuk syair, bukan dalam bentuk puisi, pantun. Berbanding pula dengan puisi. Puisi berbeza dengan prosa. Puisi bermaksud karangan yang berbentuk sajak, syair, pantun. Hari ini awak akan belajar kedua-duanya, iaitu awak akan belajar baca cerpen dan juga awak akan belajar membaca sajak. Intonasi. Intonasi bermaksud ada turun naiknya, tinggi rendahnya dalam pembacaan awak itu nanti. Bukanlah mendatar sahaja. Ingat, kejap lagi awak akan rakamkan suara anda dengan tinggi turun naiknya. Ada nada rendahnya. Okey. Yang ketiga, nada. Nada bermaksud lagu suara ketika bercakap. Ada suara rendah, tinggi. Okey. Dan yang terakhir ialah apresiasi. Saya ambil yang nombor 2. Maksud yang nombor 2, pengiktirafan. Daripada pembacaan cerpen itu, awak akan beri pengiktirafan. Awak akan, apa maksudnya pengiktirafan dan penghayatan nilai sesuatu karya atau karya seni. Anda akan jawab beberapa soalan untuk menggambarkan anda mengiktiraf cerpen tersebut, sajak tersebut. Untuk objektif pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat membaca sebuah cerpen dengan nada dan intonasi yang sesuai. Membaca sajak dengan nada dan intonasi sajak yang sesuai. Dan kemudian menjawab soalan pemahaman berdasarkan cerpen dan sajak. Kriteria kejayaan pada hari ini, murid-murid berjaya jika dapat baca 4 perenggan. Nanti awak akan rakam 4 perenggan dalam cerpen bertajuk Petua Tok Nan. Tetapi dengan nada dan intonasi yang sesuai.
Kemudian membaca sekurang-kurangnya 2 rangkap dalam sajak menguak kamar kenangan. Dan menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan cerpen dan sajak. Murid-murid sekalian, sekarang anda boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 muka surat 10. Tajuk cerpennya ialah Petua Tok Nan. Awak akan baca dengan nada dan intonasi yang betul berdasarkan situasi. Sebab minggu lepas kita dah belajar baca berita dan juga baca pengumuman. Sekarang kita belajar baca cerpen dengan nada dan intonasi. Ada turun, tinggi, rendah, sedihnya. Baiklah, sekarang kita mulakan. 1, 2, 3. Naim tidak suka membersihkan bilik air yang banyak kotoran degil. Tiba-tiba, dia teringat akan petua yang pernah diberikan oleh Tok Nan kepadanya. Dia pun pergi ke dapur mengisi botol penyembuh dengan separuh air dan separuh cuka. Dia kembali ke bilik air dan menyemburkan campuran tersebut pada permukaan cermin. Selepas itu, dia mengelap permukaan cermin itu dengan kertas surat khabar. Naim tersenyum puas di hadapan cermin yang telah bersih dan bersinar. Namun demikian, dia termenung apabila melihat jubin dan singki yang kotor. "Apakah yang dimenungkan tu, Naim?" Suara Tok Nan tiba-tiba menyedarkan Naim dari lamunan. Tok Nan! Tok Nan sampai bila? Terkejut Naim, kata Naim sambil bersalam dengan Tok Nan. Tok baru je sampai. Mama kata Naim sedang membersihkan bilik air. Jadi Tok terus ke sini, kata Tok Nan. Baguslah Tok Nan datang. Baru saja tadi Naim menggunakan petua yang Tok beri untuk membersihkan cermin. Manalah tahu kalau Tok Nan ada petua untuk membersihkan jubin dan singki pula, kata Naim. Tak ada masalah. Pergi ambil serbuk penaik di dapur, arah Tok Nan. Tidak lama kemudian, Naim tiba membawa serbuk penaik. Tok Nan mengambil serbuk tersebut dan menaburkannya pada permukaan jubin dan singki yang telah dibasahkan dengan cuka. Setelah 5 minit, dia menyuruh Naim menyental jubin dan singki itu dengan berus. Setelah dibilas dengan air, jubin dan singki kelihatan bersinar. "Senang bukan?" kata Tok Nan. Naim menganggukkan kepala. "Sekarang, taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya pula. Masukkan cuka juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, cuci seperti biasa." Tok Nan memberikan arahan lagi. "Wah, bersih dan berbau segar," kata Naim. Gabungan serbuk penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. "Mestilah bersih." Naim juga boleh menggunakan cuka ini untuk membersihkan pancuran mandi, termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pancuran tersumbat. "Banyak sungguh petua Tok Nan. Bagaimana Tok Nan tahu?" Naim bertanya. "Hei orang muda, semua ini Tok Nan dapat melalui internet," jawab Tok Nan sambil tertawa kecil. Anak murid sekalian, tadi anda telah didengarkan dengan bacaan cerpen mengikut nada dan intonasi cikgu yang sesuai. Sekarang, arahannya ialah anda baca sekurang-kurangnya 2 rangkap dalam sajak ini. Sajak bertajuk Menguak Kamar Kenangan. Buku teks muka surat 11. Cikgu akan bacakan dulu mengikut puisi ini, mengikut intonasi dan nada yang sesuai, dan anda cuba ikut cara bacaan cikgu. Boleh semua? Menguak kamar kenangan. Obor kenangan tiba-tiba menyala. Sewaktu mancis, memori bergeser. Tatkala menguak langsir kenangan,
menapak syahdu ke ruang kamar. Sekelumit nasihat pesan bunda. Jagalah bilik tidur sebaiknya, kerana kamar ialah jantung diri. Degup sahsiah, denyut nadi. Yang mengepam darah, tanggungjawab, seluruh tubuh anggota peribadi, lantai, dinding dan siling kamar jangan biar kotor berhabuk merayap. Debu halus berpeluk erat. Sebelum suria menerobos manja, merayap di celah dinding lama. Pesan bunda terpatri di jiwa. Kemas katil sesempurna ada, cadar bantal selimut semua, barang tersusun tidak selera, bilik bersih mengulit jiwa. Emosi tenang, fikiran sejahtera. Menarik laci gerobok osang, warisan bunda berabad lama. Kain, baju lipat sempurna, susun elok di atma jiwa. Hati tenang, minda terbuka. Kini, ibu tiada lagi. Sesekali pulang ke desa tercinta, menguak kamar pusaka kenangan, menerobos hening sempadan ingatan. Bilik tidur ialah jantung diri. Nasihat bunda sentiasa terpahat. Baiklah, untuk menjawab soalan aspek seni bahasa, memahami dan mengapresiasi aspek yang menarik dalam prosa moden dan prosa tradisional, anda akan jawab 3 soalan. Okay, soalan pertama, berdasarkan cerpen Petua Tok Nan, berikan Petua Tok Nan untuk Naim membersihkan bilik air rumahnya. Petua Tok Nan untuk Naim membersihkan bilik air rumahnya adalah dengan menggunakan separuh air dan separuh cuka. Bekas yang berisi separuh air dan separuh cuka untuk membersihkan cermin. Selain itu, Tok Nan mengajar Naim menggunakan serbuk penaik dan menaburkannya pada permukaan jubin dan sinki rumah yang telah dibasahkan dengan cuka. Setelah 5 minit, dia meminta Naim menyental jubin dan sinki dengan berus. Soalan kedua. Jagalah bilik tidur sebaiknya, kerana kamar ialah jantung diri. Degup sahsiah, denyut nadi, yang mengepam darah tanggungjawab, seluruh tubuh anggota peribadi. Lantai, dinding dan siling kamar jangan biar kotor habuk merayap. Debu halus berpeluk erat. Rangkap kedua sajak. Dalam rangkap kedua sajak, menguak kamar kenangan, mengapakah bonda berpesan supaya menjaga bilik tidur? Kenapa? Okay, jawapannya, bonda berpesan menjaga bilik tidur sebaiknya kerana bilik tidur merupakan denyut nadi. Apa yang dimaksudkan denyut nadi? Denyut nadi ialah keutamaan, kepentingan dalam diri kita. Tanpa denyut nadi, kita mati. Okay, merupakan denyut nadi yang merupakan darah tanggungjawab. Yang merupakan tanggungjawab setiap orang. Baiklah, soalan ketiga. Berdasarkan kedua-dua bahan, sajak dan juga cerpen ini, jelaskan 3 kebaikan yang anda dapat dengan membersihkan tempat tinggal anda. Kebaikan yang saya dapat dengan membersihkan tempat tinggal saya termasuklah kediaman saya akan menjadi lebih selesa ataupun tenang untuk diduduki. Mengelakkan daripada penyakit bawaan haiwan vektor. Penyakit apa? Kenapa boleh ada penyakit? Sebab haiwan vektor seperti tikus, haiwan bawa penyakit ni, tikus, lalat, boleh datang kat rumah awak dan memberikan penyakit kepada ahli keluarga anda jika rumah tidak bersih. Dan juga, kita juga dapat mendisiplinkan diri.
dalam menjaga kebersihan.